أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين ودهر الداهلين اللهم علمنا الجهيد وذكرنا ما نسيت فمحناها سليمان وقال الحكم وعلما وشكنا مع البدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب الإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا إبراهيم أما بعد الحمد لله syukur dan lagi kuliah bulanan kita insyaallah kita akan sambung kembali surah Al-Fajri pada pertemuan yang lepas sambungan pada ayat keberapa. Oh, yang minggu lepas kita skip sikit kan. Tengok pada ayat 19 lah. Dan insya-Allah yang faraid itu nanti kita cari masa sesuai lah. Faraid itu. Satu hari daripada 7 sampai 7 malam. Tapi sebenarnya faraid itu dia tak cukup mengaji satu hari sebenarnya. Dia kena banyak hal dalam faraid. Nah, sebab itulah Ustaz kata kita sambung je lah dulu. Nanti Amas cari waktu sesuai kita sambung faraid itu. Baik. Yang banyak harta tu. Sebab banyak harta tu jadi lambat tu. Nah. Banyak isteri. Lah Ustaz tak berani nak sebut banyak isteri musim ni. Nah. Sebab ni tak ada. Ya. Ya lelaki senyap Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kat sini semuanya bagus-bagus senyap kan. Oh, kalau kat luar sana kecoh ni. Suami-suami musim kemarahan kena pada suami belaka ni. Allah. Biasalah ujian ni. Baik, insya-Allah kita sambung balik ayat seterusnya iaitu ayat ke-19. Tak apa kita ulang sikit ayat yang ke-19 tu. Di dalam surah Al-Fajr pada muka surat 1389 tu. Kita bacalah sikit, kita baca sikit A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jumpa tak tu? Jumpa. Muka surat 1389 ayat ke-19. Nah. Baik. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Alhamdulillah, di akhir surah ini Allah nak beri kabar gembira kepada orang beriman. Apa kabar gembira? InsyaAllah tunggu. Kita tambah dulu. Kita sambung pada ayat 19 yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa ta'kulu naturasa aklal lamma, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal haramnya. Baik, jadi Allah sendiri sebut ni jenis sifat perangai manusia ni. Dalam bab harta nombor 1, dia tak kira dah halal haram. Ini tanda akhir zaman ni. Tanda akhir zaman, orang tak pedulilah rezeki daripada halal dan haram. Allah Ta'ala kata wa ta'kuluna turasa aklan lamma, yang mana makan kamu akan pusaka-pusaka. Yang mana orang suka makan pusaka ni, contoh pusaka hak milik siapa? Contoh kalau suami dia mati, sepatutnya pusaka tu dapat pada isteri, anak-anak kan. Jadi ada setengah zaman dulu dia makan harta pusaka dengan akala tu makan akala lamma. Lamma ditakdir syadid dan lamma. Syadid maksudnya makan yang banyak, makan sungguh. Maksudnya dia ambil harta pusaka orang lain, dia ambil sungguh, dia tak beri kepada waris dia. Tu cerita dia tu. Ni sifat keburukan orang kufur. Orang kufur, sifat keburukan orang kufur macam ni. Ceritanya zaman jahiliah dulu, kalau seorang tu meninggal dunia, dia meninggalkan isteri, dia ada tinggal anak-anak yang kecil, tapi dia tidak beri harta pusaka tersebut. Kerana apa? Dia menganggap kerana perempuan anak-anak ni tidak ada hak kepada harta tersebut. Dia anggap macam tu. Lepas tu turunlah ayat Quran tentang pusaka. Bila turun ayat tu tentang pusaka, mari pada awal-awal tu ayat Quran mengatakan kena wasiat. Pada awal-awal kena wasiat. Kalau nak mati wasiat dulu. Pada awal-awalnya lah. Tu. Maka bila orang tu ada harta pusaka, contoh bila suami dah sakit tendak dah, dia pun pesan dah, kalau aku mati nanti berilah dekat isteri aku ni kereta Alza sebiji. Contohnya lah. Beri kereta Alza yang aku pakai ni, beri kat dia. Kalau aku mati, kebun-kebun durian ni bagi kat anak aku lelaki. Tu pada peringkat awal. Kalau tak beri wasiat, nanti ahli waris yang lain ambil kesempatan. Nanti ahli waris mereka macam mana? Kena pesan dulu. Lepas turun ayat pusaka tu, maka turun pula ayat mengatakan tidak sah wasiat. La wasiyata liwaris, tidak boleh wasiat kepada waris, dan tidak sah wasiat kepada waris. Waris ni siapa dia? Waris ni ialah anak isteri tu, anak isteri kepada si mati tu. Contoh, aku wasiatkan tanah ni kepada anak sulung. Tak boleh, tak sah wasiat tu. Tu pada peringkat awal dulu. Bila dah turun la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat bagi si waris, maka kerana waris itu telah makan faraid, dia dah ada bahagian faraid dah, maka dia tak makan wasiat lah. Dia faham dah?
Kalau wasiat pun tidak sah. Wasiat pun tidak sah. Bergaduh antara adik-beradik ni kerana pak dia mati. Abang sulung dia kata, bapak dah waris, bapak dah pesan kereta ni dapat kat aku. Tak sah, wasiat tu tak sah. Kalau sah pun kena atas dasar orang panggil serah milik. Tu masa hidup tak apa. Ada hibah lah. Kalau hibah masa hidup tu sah, maka adik-beradik lain tak boleh nak kacau lah. Kerana dah jadi milik. Tapi masalah sekarang sebut dengan mulut, dia ada taklid di situ, jikalau aku mati kereta ni dapat pada sekian, maka tak sah macam tu. Dia faham dah? Tu. Jadi zaman jahiliah dulu, bila mati bapak dia, maka mereka tak bagi harta pusaka kepada isteri si mati, kepada anak-anak si mati. Kadang-kadang hari ni pun kita masih tertipu dengan cara jahiliah. Tertipu dengan macam mana? Tertipu dengan nama. Mentang-mentang dia anak sulung, ingat dia boleh siapa semua. Ibarat begitulah. Hari ni guna atas nama sulung tu, anak sulung tu. Sebab aku yang sulung ni, aku nak dapat lebih. Ini perangai jahiliah kan ni. Walaupun undang-undang dunia dulu dia tu dapat harta. Contohnya mudah. Dulu ni ada kes berlaku ni. Bapak dia tumpang nama dia letak tanah tu. Tumpang nama dia untuk dimasuk dalam nama geran tanah. Bapa dia tak bagi pun. Jadi pinjam nama lah, pinjam nama bapa dia sebab ada urusan kan. Terpaksa pinjam nama anak sulung. Kata Kak belum nak pinjam nama dulu, letak ada geran yang abah tak bagi lagi, cuma abah pinjam nama je. Maka mati bapa. Lalu bagaimana hukumnya? Walaupun undang-undang dunia memang dapat hak milik dia lah, undang-undang dunia pasal nama dia, tapi akhirat tetap kena bahagi kepada adik-beradik lain. Ni banyak berlaku ni, banyak berlaku. Dan banyak juga berlaku jenis keluarga yang banyak tanah kebun lah biasa. Banyak tanah kebun, bapak dia ni tumpang nama anak-anak sekian-sekian. Okey, letak nama ni, letak nama ni, letak nama ni. Bapak dia hanya pinjam saja. Bapak dia tidak ada istilah beri. Masa hidup dia tak beri pun, cuma letak nama saja sebab nak mudah memohon geran. Faham tak situasi ni? Sebab nak mohon geran dia tak boleh 2-3 nama, dia tak boleh. Dia mesti kena ada nama-nama yang lain. Letak nama anak pun tak apa. Tapi asal sekarang tanah tu tanah pak dia, cuma pinjam nama. Tapi bila mati pak dia, maka adik-beradik semua declare itu tanah aku tu, bapak letak nama aku. Sebenarnya tanah tu bukan tanah hak milik siapa-siapa pun. Tanah milik jadi harta pusaka, semua jadi hak milik situ. Maka macam mana jalan penyelesaiannya? Dua cara. Yang pertama, kembali kepada faraid ataupun minta persetujuan. Alah-alah pak dah letak nama ni, apa kata kita setuju semua. Kalau dah setuju, okey settle. Yang mana tak setuju, kena faraid beri bahagian dia. Walaupun nama kita baik, kita pun perhargakan berapa-berapa. Sepatutnya orang yang tak setuju ni dengan cara letak nama ni, kita beri hak bahagian dia saja yang tak setuju tu. Kita perhargakan berapa tanah dan berapa persen yang dia dapat. Kita ambil jumlah duit kita tu sendiri. Tak boleh jual lah tanah tu. Tanah tu kita ambil lah, ambil jumlah persen, bagi kat dia duit tu. Kira ganti balik. Sebab dia tak setuju, dia seorang tak setuju. Boleh faham itu cara dia. Itu saya kata kalau bapak guna nama anak kan. Kalau anak yang beli tetapi guna nama bapak, atas geran tanah tu, kena dia mati. Sebab tu bapak dia mana? Anak tanah anak tapi guna nama bapak. Tapi bapak mati. Macam mana pula? Begitulah. Kalau benda ni saya sarankan ada saksi. Buat surat hitam putih, ada saksi, bawa ke mahkamah, insya-Allah mahkamah akan putuskan. Biasanya insya-Allah dia jadi hak milik anak tu jugalah, pasal ada saksi yang kukuh. Apa-apa benda pun dapat saksi. Ada saksi. Sebab tu kena ada hitam putih. Kena ada hitam putih. Sebab tu banyak berlaku kes-kes orang tua dulu. Orang tua dulu dia cakap mulut saja. Cakap mulut itu jadi masalah tu. Bila mahkamah tak boleh nak buat hukum. Mahkamah ni sistem begini. Kalau belajar dalam kitab Matlab Ubadrin tu, kitab mufti tu, kitab Matlab Ubadrin tu, mufti pakai kitab tu. Mufti dia akan bukan mufti lah, hakim
hakim bagi jatuh hukuman pada zahir saja, pada maklumat yang dia terima saja. Kalau saksi ataupun orang yang didakwa tu bohong, maka dia tangguh dosa tu, bukan hakim. Sebab hakim memutuskan atas dasar maklumat yang dia terima. Adakah hakim berdosa atau tidak berdosa? Kalau silap kita beri maklumat, kalau kita tipu maklumat, tiba-tiba kita menang sedangkan kita salah, kita yang berdosa. Walaupun kita fight pasal tanah ni, padahal ada hak milik orang lain, kita fight, kita menang, kita punya bayar orang macam-macam lah. Maka kita ambil hak orang dalam keadaan berdosa. Maka oleh itu, kalau dalam kes situasi tadi, bawa saksi dah lebih selamat. Kalau tak ada saksi macam mana? Bawa juga ke mahkamah macam mana? Nanti mahkamah akan putuskan. Dia akan panggil juga adik-beradik macam mana, dia tanya betul ke bagian-bagian. Dia tengok bukti, dia panggil pula orang si penjual tanah, dipanggil lah. Dia akan panggil satu-satu deh. Dia akan selidik lah A to Z lah. Lepas tu baru jatuh hukuman. Apapun, insyaAllah mahkamah ni tempat keadilan. Kalaulah mahkamah sistem yang adil, insyaAllah ia akan menyembelihi orang yang benar lah. Begitu. Apapun kena bawa saksi lah dalam ba'atan. Dalam ba'atan ni baik, habis itu. Jadi oleh itu, maka kena bahagi semua harta pusaka tersebut. Tak boleh kita ambil seorang diri kerana kita takut termakan hak milik orang lain. Ingat, kita makan harta orang ni secara zalim, Allah dah, an-naru aula, neraka lah tempat dia. Apa balasan makan harta orang zalim? Pertama, kalau dia makan harta orang zalim, Allah Ta'ala pun masa di dalam neraka tu, Allah bawa awan yang hitam. Kemudian Allah luruhkan awan yang hitam tu. Ingat ke air hujan? Ahli neraka menyangka itu air hujan, tapi sebenarnya bukan. Yang luruh tu ialah batu daripada minas sijin, daripada api neraka. Benda ni pernah berlaku pada tentera Abraha kan. Bila luruh hujan batu yang panah daripada api neraka tu, ahli neraka buka mulut. Bila buka mulut, masuk batu tu sehingga tembus ke tubuh, pasal panas sangat. Dan kemudian apa lagi makan ahli neraka? Iaitu buah zakum. Di dalam surah Asy-Syafa', tak silap saya, dia menyebut tentang buah zakum ni. Buah zakum ni dia tumbuh di dasar neraka. Mayangnya berduri. Boleh kata buah kepala setan lah. Buah yang tajam, berduri, buah yang pahit. Bila ahli neraka makan penuh dengan mulut dia, makan tu dengan keadaan hancur habis perut dia. Bila hancur tu, keluar api. Sambil duk kunyah, keluar api. Pasal panas sangat buah tu. Bukan setakat itu, gugus kepis-keping daging depan mata duk makan. Ini buah zakum. Allah Rabbi, buah sebangsa yang tumbuh di dasar neraka. Dan kemudian kalau kita ambil makan minum benda yang haram, benda harta orang milik orang lain, Allah Ta'ala sediakan air hamim. Air hamim ni, zakum dengan hamim ni ialah air yang panah. Panah tu air tu, sehingga malaikat bawa air menghampiri kepada ahli neraka. Tiba-tiba dibawa tertumpah macam nak darah lah. Bila mentang-mentang orang nak bertunan, nak merisik tu, mali-mali kucing, itu tu bahaya. Ada di Arab, tak ingat di Arab pun negara mana, memang anak dara tu yang akan buat keluar tengok pasangan dia kan. Kalau dia tumpah air, tanda setuju lah tu. Tanda setuju. Ada. Saya pun terlupa negara Tunisia ke negara mana dah. Adalah negara Arab lah. Kalau suruh bawa keluar air, lepas tu dia tanya sebabnya tak setuju lah. Kalau dia bawa air steady je air ni, letak tak tumpah apa. Tak setuju lah tu. Tapi kalau jadi ahli keluarga duk perhati lah. Dia bawa air tu, tu letak serupa sikit. Tanda setuju. Maka senyum semua orang kan. Habis cerita tu, habis cerita ni. Jadi lucu pula cerita ni. Okey, bila air hamim ni dibawa hampir dengan ahli neraka, tiba-tiba tertumpah, terkena jari, putus jari-jari ahli neraka. Dan apabila didekati wajah ahli neraka, cair ni, kulit-kulit, gugur mata, dagu, pipi, muka ni habis gugur. Dan apabila dituan air ke dalam mulut, menyebabkan habis ni organ dalam hancur, terbuai habis perut apa semua. Allah, itu air hamim. Minum tak? Dia orang minum. Kerana mereka di samping sakit kena azab, Allah tambah lagi azab dengan rasa lapar dan dahaga. Kalau di dunia, kalau kita lapar, kemudian kita sakit, terpijak paku, lapar tu hilang kerana diatasi oleh rasa sakit. Betul?
Akhirat sakit pun ada, lapar pun ada. 2 in 1. Allah. Dan kemudian Allah beri juga air, dipanggil air saqa. Apa nama air ni? Air danur, air nanah yang keluar daripada orang mati. Air ni lebih busuk daripada bangkai lagi. Air ni dituan, dia beri kepada ahli neraka. Ni balasan kalau kita ambil harta orang, makan secara zalim. Ingat, ini balasan dia. Kalau kita rasa tertanggung dengan balasan ni, silakan. Tapi kalau kita rasa tak padan dengan harta zalim yang kita ambil tu, maka tinggalkan. Ataupun kalau kita dah terambil, minta ampun, minta maaf ta'ala. Kalau dia kata ganti, ganti semula. Baik. Itu. Baik. Maka ayat seterusnya, ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Serta kamu pula kasihkan harta secara tomak halaba. Ni bahaya ni. Dan kasih kamu manusia. Ni juga sifat orang kufur ni. Tadi sifat orang kufur, dia tak bagi harta pusaka. Dan juga sifat orang kufur ni, dia kasih akan harta tu. Kasih sangat kepada harta. Maksudnya dia makan sungguh harta tu. Tu. Sebab itulah dalam hidup ni perkara yang perlu kita baiki. Kita kena baiki hati kita daripada sifat tomak. Sifat tomak bukan tomak menyanyi tu. Tomak halaba dah. Bukan halba, itu putu halba. Tomak halaba. Kalau kata tiba tomak. Bahasa Arab bagi tomak. Kalau bahasa Melayu tamak lah. Bahasa Melayu tamak. Bahasa Arab ke bahasa Kelantan? Okey. Bahasa Arab ke bahasa Kelantan? Bahasa Arab tomak. To ya to kan? Bahasa Melayu dipanggil tamak. Betul tak? Asalnya bahasa tomok ni, dia tomok. Dia sebenarnya tuan-tuan, bahasa Kelantan ni real dia ambil bahasa Arab. Cumanya dia suka ringkas-ringkas tu masalah tu ni. Tamak bahasa Arab dipanggil tomok, tomok. Dia bagi tomok. Tomok lah. Dia daripada bahasa Arab lah tu. Tomak, hubba jamma. Wa tuhibbunal mala hubba jamma. Maksudnya tomak ni tomak ke tomak, ikutlah, nak ikut apa benda lah. Maksudnya satu benda kita kena baiki hati kita, iaitu sifat tamak. Tamak ni apa dia? Masuk bahasa Melayu lagi, melampau-lampau, betul? Boleh? Kedekut lain ni. Melampau-lampau pula ni. Melampau-lampau boleh. Tak pernah rasa cukup ni. Tu, itu sifat tamak tu. Tu. Jadi dalam ayat ni Allah Taala nak gambarkan bagaimana sifat orang kufur. Maksudnya manusia ni kasih sangat akan harta tu. Bila kasih sangat kepada harta, maka kesannya dia tidak akan membelanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau ikut belanja ikut nafsu dia, tidak ada masalah. Tak apa pula kalau belanja ikut nafsu dia, okey, jalan saja. Tapi kalau belanja ke jalan Allah, tunggu nak mayajak dulu, nak istiqarah dulu macam mana. Tu. Jadi Tuhan cela orang yang kufur dengan nikmat Allah Taala macam ni. Sifat tamak ni lah yang menyebabkan kita takut mati satu. Yang menyebabkan yang kedua, kita jadikan dunia sebagai tujuan kita, menyebabkan kita lupa akan akhirat. Ni bahaya sifat tamak ni. Dan sifat tamak dan sifat tamak tak tahu yang mana satu ni. Benda ni lah yang menyebabkan banyak umat-umat terdahulu dilaknat oleh Allah, sebab ada sifat tamak tu lah. Contoh seperti mana umat-umat terdahulu kan, banyak kisah-kisah tentang umat yang nak melebih-lebih dalam segala hal. Sebab itu ada satu orang bukan Islam lah, dia dah convert masuk Islam. Dia pun ceramah lah, dia ni boleh ceramah lah. Dia pun ceramah, dia kata kenapa orang Islam ni dia tak kaya dah. Kenapa orang bukan Islam dia menuduh orang Islam ni pemalas. Dia kata rupanya orang bukan Islam ni, bagi mereka kalau tidak kaya, maksudnya dia ni orang malas. Tu. Dia kata mesti kena usaha biar jadi kaya, dia kata. Maksudnya bagi mereka dia berpegang dengan usaha.
benggang dengan usaha menyebabkan dia jadi kaya, maka dituduh orang tu jadi pemalas. Jadi kemudian dijawab, orang Islam ni bukan pemalas, tapi orang Islam dia ada satu sifat namanya syukur. Syukur apa yang ada. Bagi mereka tidak ada istilah syukur, pasal orang Islam meyakini tukar beri rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita terlampau tamak, boleh menimbulkan kesan-kesan jenayah, boleh menimbulkan kesan negatif dalam hidup kita. Sebab itu kena ada tanda sifat syukur dalam diri kita. Tu bahayalah kalau sifat tamak ni. Kita kena bermuhasabah dengan sifat tamak ni. Rasa tak cukup. Biasalah, betul lah kata Nabi, kalau manusia ni dia beri ladang emas yang pertama, sudah tentu dia akan minta ladang emas yang kedua. Beri lagi ladang emas kedua, minta lagi ladang emas ketiga. Bila nak bersyukur? Syukur ni lah dipanggil tangga untuk menenangkan hati kita. Kalau kita tak bersyukur, kita tak akan tenang. Kaya macam mana pun, kalau tak bersyukur, tak akan tenang hidup. Jadi tenang dengan kekayaan yang mana lebih penting? Tenang tu sifat kaya yang sebenar. Tapi kalau kaya harta tapi jiwa tak tenang, tak ada guna. Macam orang beginilah, dia dah selalu kahwin, selalu ada anak, tiba-tiba dia bercerai, anak pun tidak ada kat rumah, sedangkan rumah dia ni banglo besar, tengok sunyi saja lah. Sunyi saja. Berapa ramai yang berlaku kes macam tu. Dia kata apa, dia last sekali kata, ada harta pun tak tenang, dia kata. Anak pun tak ada, isteri pun tak ada. Tu. Jangan main-main. Jadi ketenangan ni benda yang kaya sebenarnya dalam hidup ni. Tak boleh nak beli harta dengan ketenangan. Ada orang cuba nak guna harta beli ketenangan. Contoh yang mudah, dia ada harta dia pergi overseas, ada harta dia pergi ke Melancur sana, ada harta dia pergi disco lah. Orang pergi disco 4 pelak tu kerana nak tenang lah tu. Betul, kerana dia nak tenang tu. Orang buat benda-benda yang mengarut ni lah, hurah-hurai sana sini kerana dia nak tenang lah. Tapi tak berjumpa juga ketenangan tersebut. Naik mall besar-besar kerana contoh kononnya nak cari tempat ketenangan, akhirnya tak tenang juga. Jadi ketenangan ni milik Allah, milik Allah. Jadi Allah akan campur ketenangan tu bagi diri hamba dia. Siapa-siapa yang dia pilih nak bagi tenang, dia akan rasa tenang. Dan jadi tip nak dapat ketenangan ni, salah satunya kena syukur pada Allah Ta'ala. Dan syukur, alhamdulillah keadaan aku sekarang ni. Kalau kita tak bersyukur, padahal orang lain tengok keadaan kita dah menitik elio ni, orang lain menitik elio tengok keadaan kita, tapi kita masih tak bersyukur lagi. Sebab itu tanda cara kita nak bersyukur, tengok orang yang bawah daripada kita, bukan orang atas pada kita. Kalau kita tengok orang atas pada kita, seperti biasa Ustaz kata, cakap orang sebelah, orang jiran sebelah beli motor baru, kita demam. Jiran sebelah beli kereta baru, dia masuk hospital. Jiran sebelah kahwin 2, mati terus jiran tu lah. Tu orang panggil tak tenang kerana dia tengok orang lebih daripada dia. Tak apalah, yang paling penting nak tenang hidup ni, syukur keadaan diri kita sekarang, dan kita ikut saja apa yang Allah Ta'ala takdirkan dalam hidup kita. Kerana apa yang Allah Ta'ala takdir, Allah Ta'ala tahulah kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku dalam hidup kita. Perancangan Allah lebih baik. Sebab itu bila kita berdoa dengan Allah Ta'ala, kita minta sesuatu yang kita nak, tapi bila kita minta tak dapat, maka kita kena sebut Alhamdulillah. Kenapa? Kita minta satu benda tapi tak dapat. Alhamdulillah. Kerana apa dia? Kerana Allah lebih mengetahui yang terbaik untuk hamba dia. Yang nak beri segala nikmat ni Allah. Mungkin benda yang kita minta tu tak sesuai lagi. Mungkin kita minta tu benda tu akan merosakkan diri kita. Maka kita kena bersyukur di atas apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Maka Nabi kata orang bersyukur ni Allah Ta'ala tambah lagi nikmat. Sebab tu orang yang bersyukur ni hidupnya tenang, rezekinya bertambah-tambah. Bersyukurlah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran ayat ke-21, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Allah Ta'ala kalla, jangan buat begitu. Jangan begitu. Jangan begitu macam mana? Jangan begitu kasih pada harta sampai tak beri makan kepada anak yatim.
tak bagi makan kepada orang miskin, dia kaya sampai tak keluar zakat. Kalah, jangan begitu. Kerana harta tu tidak memberi manfaat kita di akhirat kalau semata-mata harta. Ingat, ini pesanan bagi orang kaya. Orang yang memiliki harta banyak, tidak ada guna kalau kita ada hanya semata-mata harta. Maksudnya harta itu tidak digunakan ke jalan Allah. Kalla, kata Allah, jangan begitu. Bila berlaku kiamat esok, iza dukatil ardu dakkan dakka. Bila berlaku kiamat, apa yang berlaku? Apabila bumi dihancurkan segala yang ada di atasnya dan diratakan sertanya. Ni iza dukatil ardu dakkan dakka. Ni dah berlaku kiamat dah ni. Kalau kamu tak guna harta ke jalan Allah, nanti bila berlaku kiamat, kiamat ni maksudnya berlaku gempa. Berlaku gempa, habis hancur bumi ni. Tu habis hancur dunia ni. Kiamat itu ketika itu meletup sehingga seperti ambil gumpalan kertas, ambil kertas A4 kita gumpal dengan tangan ni. Itu peristiwa kiamat. Allah lenyapkan alam ni. Maka semua harta di dunia tu tak laku habis. Semua dihancur oleh Allah Taala. Maka rugilah kita kalau ada harta semata-mata harta tapi tak guna di jalan Allah. Bila berlaku kiamat semua hancur. Adapun harta yang laku di akhirat esok ialah harta yang dibuat kebajikan, harta yang digunakan ke jalan Allah. Sepatutnya begitu. Hati yang bersih, yang beriman. Apa hari kiamat ni? Hari kiamat Allah Ta'ala iza dukatil ardu dakkan dakka. Allah Ta'ala kata kiamat ni Allah Ta'ala letupkan dia, hancur. Yaumul akhir, kiamat ni dipanggil hari akhir. Hari akhir, hari yang paling akhir. Bila kata hari akhir, tidak ada malam dah, ada siang saja, malam dah tak ada. Pasal bulan bintang pun dah hancur. Tidak ada malam dah selepas tu. Adapun kiamat tidak ada malam dah. Jadi orang mukmin kena beriman, kerana ini termasuk daripada rukun iman yang 6. Percaya pada hari kiamat, kena percaya. Kita beriman kena percaya. Maksudnya bumi ni akan dihancur oleh Allah dengan cara digempa, bergerak, runtuh bukit, runtuh bukit bukau, runtuh rumah, runtuh bangunan, datang tsunami apa benda lah. Berlaku gempa yang cukup dahsyat. Allah kita belum berlaku lagi di Malaysia gempa yang sebenar. Kita tak tahu. Kita dengar gempa nampak macam biasa kan. Kita tengok video-video macam tu sajalah. Cuba kita bayangkan, dulu pernah berlaku Kota Kinabalu dulu gempa dulu kejap. Berapa skala hektar pun tengok dah. Nasib baiklah ada setengah orang cerita duduk dalam hotel tingkat berapa belah tak tahu. Dia duduk, berlaku gempa sikit di Kota Kinabalu, kesan daripada Indonesia tu. Nasib baik bangunan tu macam ada spring. Ni Jepun kata bangunan dia ada spring. Bila berlaku gempa tak utuh lah, nak bergoyang macam lagu dandut goyang gitu, macam agak-agak tu jadi tak hancur. Jadi maksudnya bayangkan kalau bangunan tu tak ada spring, habis utuh. Seperti berlaku di mana, di Turki baru-baru ni, terbaru kan, di Turki kan. Tengok habis lah, nak habis. Allahu Rabbi. Itulah. Jadi oleh itu Allah Ta'ala gambarkan berlaku kiamat. Jadi ayat yang seterusnya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan perintah Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah. Ni lepas berlaku kiamat, Allah Ta'ala pun suruh segala malaikat daripada langit ni, sebab tempat malaikat ni duduk di langit. Malaikat ni duduk tempat dia di langit. Sebab apa? Itu tempat malaikat di langit. Kenapa Allah Ta'ala suruh malaikat turun di bumi? Sedangkan bumi ni tempat manusia, tempat jin, tempat binatang. Cuma malaikat turun tu kerana menjalankan kerja, menjalankan urusan. Bila dah habis kerja, dia naik ke langit. Macam kita lah. Macam saya orang Kelantan. Saya asal usul daripada Kelantan, duduk kampung di Kelantan, datang sini kerja. Datang sini kerja. Lepas habis kerja, cuti saya pun balik raya 1.5 juta orang balik, hadap je 18 jam 12 jam Maksudnya apa dia? Maksudnya malaikat ni tempat dia, tempat duduk dia di langit, cuma dia turun di sini untuk kerja saja, ke dunia untuk menjalankan urusan saja. Dia faham tu.
Baik, apabila begitu Allah Ta'ala suruh malaikat ni turun ke bumi. Urusan apa? Turun tu saffan safa, bersaf-saf. Banyaknya turun dengan keliling. Turun dengan banyak bersaf-saf ni, tujuan dia ialah untuk mengelilingi jin dan manusia di yaumul mahsyar. Pasal apa dia? Langit bumi dah pecah dah ni. Maka Allah Ta'ala pun perintah malaikat turun di bumi yaumul mahsyar. Masa tu manusia dan jin duduk tengah-tengah macam ni. Kalau orang yang tidak percaya, dia kata mengaru. Tapi dalam Quran semua. Okey, bila berlaku kiamat, bumi yang satu ni habis, hancur ni. Hancurlah. Bulan, bintang, semua hancurlah. Okey, kita buat gambaran lah. Ini pada mahsyar. Ini pada mahsyar lah ni. Kita buat gambaran lah ni, gambaran. Okey, ayat ni wajaa rabbuka, ni ayat mutasyabihat ni. Wajaa rabbuka ni ayat mutasyabihat. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat tu turun bersaf-saf. Lepas berlaku kiamat ni, malaikat pun turun bersaf-saf di yaumul mahsyar. Ketika itu manusia duduk sini. Manusia duduk sini, jin pun duduk sini. Manusia jin duduk sini. Maka turunlah malaikat langit pertama bersaf-saf, likung manusia sini yaumul mahsyar. Dia likung ni, malaikat langit pertama turun malaikat langit kedua, likung malaikat langit pertama sampai 7 lapisan langit. Malaikat 7 lapisan langit turun. Maksudnya 7 lingkungan di sini. Duduk tengah-tengah ni manusia dan jin. Tak boleh nak lari ke mana daripada mahsyar tu. Tak boleh nak lari. Sudahlah dengan panas matahari duduk senyukan di bawah-bawah, berjalan pula dalam keadaan peluh masing-masing, dikelilingi pula dengan beribu-ribu malaikat. Malaikat langit pertama likung, lepas tu di bawah likungan langit pertama, malaikat langit kedua likung langit pertama, malaikat langit ketiga likung pula malaikat langit kedua sampai 7 lapisan langit. Ni gambaran yaumul mahsyar esok. Kita kena likung macam ni. Tak boleh nak lagi ke mana ni? Tak boleh lagi dah. Nak lagi ke mana? Nak lagi pucung tak ada dah. Pucung tak ada dah. Mana ada dah. Malaikat kerjanya menjaga manusia lah. Begini, tugas malaikat ni banyak. Contoh bila tu? Sekarang ni? Masa ni? Masa ni duduk likung manusia lah. Tapi malaikat tidak diadili. Malaikat diadili, yang mengadili Allah Subhanahu Ta'ala. Bukan, maksud saya Allah mengadili malaikat juga ke tidak? Malaikat tak ada mengadili. Malaikat tak ada bagi dia neraka, tak ada. Manusia dengan jin je. Okey, bagus juga soalan ni. Kemana jenis makhluk-makhluk? Okey, kita buat spesies-spesies lah. Manusia, jin macam ni lah, tak tahulah nak sebut apa jin ni. Binatang ke? Okey, dua bangsa makhluk saja yang diwajibkan ibadat. Ni. Okey. Dua ni sama ada syurga ataupun neraka. Maksudnya dia ni, dua makhluk ni akan diadili. Jin ni termasuk iblis lah. Iblis, jin, syaitan. Tu. Jin pun ada jin Islam, bukan Islam jika pihak. Okey. Dia ada pun iblis ni komander, dia ni bos ni, iblis. Adapun syaitan dengan jin ni yang bukan Islam ni, dia panggil anak buah lah. GD, orang panggil GD salah. Ikut arahan saja dah. GD. Baik. Dua makhluk ini dia diadili sama ada syurga ataupun neraka. Adapun binatang ni kata ulama akan dibangkit juga pada mahsyar untuk diadili. Contohnya seperti binatang baik dengan binatang jahat. Ada juga. Contohnya binatang jahat dibuat nanya kepada binatang baik. Ada setengah pandangan kata begitu, ada juga. Tapi penghujung mereka dijadi tanah. Jadi tanah. Boleh faham Tapi penghujung kita dengan jin ni syurga ataupun neraka. Adapun dia jadi tanah. Dan orang kafir apabila dia nampak orang mukmin masuk ke dalam neraka, bila dia tengok orang mukmin masuk neraka, dia kata, kamu dengan aku ni sama je.
Kamu atas dunia beriman pada Allah, aku atas dunia aku kufur pada Allah. Atau dunia kamu semaya, atau dunia aku tak semaya. Tapi tengok, kita sama-sama je masuk neraka. Bila dia kata begitu, Allah cukup marah kepada orang kafir kata macam ni. Allah Ta'ala pun kosongkan neraka jahim ni, neraka jahanam ni. Dan neraka jahim ni ada 7 lapisan neraka kan. Okey, neraka jahim jaga paling atas orang mukmin yang derhaka lah. Ini untuk orang mukmin derhaka ni. Neraka jahim ni, bila Allah dengar perkataan adik orang kafir kata orang mukmin sama dengan aku lah, masuk neraka sama-sama, Allah pun ambil orang mukmin dalam neraka jahim ni, masuk dalam syurga habis. Masuk dalam syurga. Pasal apa dia? Pasal Allah marah dengan perkataan dia. Bila begitu, orang kafir pun tengok, kalau begitu, kalau aku jadi orang mukmin pun lebih baik, mesti aku boleh masuk syurga juga. Dia panggil orang kafir. Lepas tu, bila dia dah putus harapan nak jadi macam orang mukmin masuk syurga juga, dia pun tengok ni binatang ni pula. Kalau begitu aku nak jadi macam binatang lah. Pasal binatang dia jadi tanah, aku pun nak jadi tanah jugalah. Akhirnya Allah tak izin, akhirnya kekal dalam neraka abadan-abadan. Rasalah. Ni faham? Itu penghujung. Nampak jalanan dia. Baik. Kembali pada tadi, ayat ni, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan datang oleh suruhan Tuhan kau dan segala malaikat pun daripada langit turun bersaf-saf tu keliling jin dan manusia ni di mahsyar. Manusia duduk tengah-tengah, langit pertama malaikat turun kelikung di sini. Malaikat langit kedua likung malaikat langit pertama. Siapa 7 likungan, maka tak boleh nak lagi ke mana. Allahu Rabbina, dahsyat mahsyar ni. Tu dilikung. Tu. Baik, apabila begitu, kita akan duduk di tengah-tengah lah. Kena likung, tak boleh pergi mana dah. Ini cerita disebut oleh Allah Ta'ala. Bagi orang beriman, dia kena percaya. Orang yang mengata la ilaha illallah, kena percaya benda ni. Cerita macam ni terkejut bagi orang yang tak percaya. Garuklah ustaz ni, apa yang berlaku ni. Tunggulah, Allah dah sebut dalam Quran. Kalau tak percaya, tunggu kita mati esok, kita kumpul sama-sama, tengok malaikat berapa ribu yang akan likung kita. Tu Allah dah. Orang tak percaya, dia tak percaya, terkejut dengan hadis. Lepas tu dia tak percaya, kejut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu, di mana ni manusia dengan jin dilikung di mauqif, di tempat perhentian. Kita akan berhenti dulu tempat mauqif ni. 7 lapisan likungan. Tu ibarat seperti mana padi dalam gantang. Faham? Padi dalam gantang dilikung, padi tu dalam gantang macam mana. Ramai yang duk likung kita ni, nak pergi mari tak boleh. Allah Rabbina, dengan panas matahari sejengkal di bawah kepala. Lepas tu pula dengan manusia, beribu-ribu juta manusia. Panas matahari tu kata ulama 70 kali ganda daripada panas matahari dunia ni. Bayangkanlah. Tu boleh faham dah? Allah Rabbillah, ini bentuk azab kepercayaan kita orang beriman kena percaya. Baik, ayat seterusnya, waji'a yawma izin bi jahannam. Waji, kenapa tak baca wajah? Asal perkataan ja'a, tapi kita kena ikut daripada tulisan asal lah. Kita ikut tulisan asal, maka kita baca waji'a yawma izin bi jahannam. Jadi apa hukum tu? Apa hukum kalau tanwin berjumpa dengan ba, nun ataupun tanwin berjumpa dengan hukumnya iklab. Asalnya baca yaumaiz, yaumaiz, tapi tak baca yaumaiz. Kita baca yaumaizu bi jahannam. Hukumnya iklab, tukarkan nun jadi mim. Faham macam ni dalam hukum tajwid. Masuk tajwid sikit lagi sikit 5 minit lagi. Okey, kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba, hukumnya itlaq. Apa hukum iklab? Nun tukar jadi mim. Nun tu tukar jadi mim. Contohnya waji'a yauma idzin. Asal dengung nun kan? Asal dengung nun, tapi kita dengung ke mim. Idzin, kata seorang ulama, nak pergi ke mim tu perlahan-lahan sikit. Idzin. Lepas tu kena ada ruan sehelai kertas di bibir mulut. Jangan tutup rapat. Yauma idzin tak boleh.
yauma idzin, biar ada selai kertas biar keluar udara sikit. Ambil selai kertas biar ada ruang sikit. Yauma idzin bi jahannam. Tu dipanggil iqlab kerana tanwin berjumpa dengan ba. Baik, apa kata Allah Taala mengenai ayat ini? Serta diperlihatkan pada hari itu akan neraka Jahannam. Yauma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu zikra. Maka apabila sangat itu manusia akan ingat hendak berlaku baik, dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Maksudnya begini, apabila dibawa datang pada hari kiamat, iaitu apabila berlaku gempa bumi dan sebagainya, maka Allah Ta'ala bawa neraka, api neraka ni, Allah bawa neraka tu sendiri. Dalam riwayat Muslim disebut, yang mana neraka ni Allah Ta'ala bawa dipegang oleh 70,000 zimam. 70,000 zimam, 70,000 rantai. Setiap rantai itu dipegang pula oleh 70,000 malaikat. Ibarat beginilah. Ni gambaran neraka bersama neraka, saiz neraka, contoh kita buat ni neraka Ni neraka. Ni tali pengigan ni. Ada 70,000 tali. Zimam, dipanggil zimam. Dan setiap tali dipegang oleh 70,000 malaikat. Kali 70,000 kali 70,000 apa? Kalau dalam kalkulator dia akan keluar angka 4.9 tak tahu berapa juga. Dah tak tahu berapa tu. Dalam kalkulator keluar macam tu. Cuba tengok. Berapa tu? Siapa mana baca matematik ni? Ada cikgu matematik tak? 4.9 I9 4 juta ke? Itu apa? Error lah. Error, tak boleh nak baca dah. 70,000 macam ni, 70,000 tali dipegang neraka. Ni neraka ni. Neraka ni 4.4 trilion lah. Okey, neraka ni pula duduk di kiri arash. Okey, neraka ni pula duduk di kiri arash. Masa ni penduduk mahsyar duduk sini. Contohlah kita buat gambaran, bukan betul pun. Contoh, penduduk mahsyar duduk sini. Di kiri arah ni neraka, di kanan arash syurga. Contoh, jangan bayar bukan macam ni betul, tidak deh. Ni contoh. Di kanan arash syurga. Ni kiri arah. Ni neraka ni dipegang oleh 7 tali pengekan, 70,000 tali pengekan. Setiap tali tu 70,000 malaikat pula. 70,000 malaikat. Baik. Neraka ni kena ikat. Neraka ni dia kena ikat. Pasal apa dia? Kerana neraka ni sifat dia ni sifat tak sabar. Dia tak sabar, dia tengok ahli neraka dia nak terkam. Terpaksa kena ikat. Ni bahaya ni. Ngaji tafsir pun nampak ni tentang neraka ni. Ibarat kita nak keluar satu binatang buah. Oh, kena ikat banyak tali. Betul? Nak keluar binatang buah, nak keluar singa, nak keluar buaya, bukan buaya darat lah. Buaya darat pun kena ikat juga musim-musim ni. Buaya betul nak keluar buaya tu kena ikat dulu pasal dia binatang buah ni. Begitulah. Dengan maksud tu. Pernah berlaku peristiwa satu tali ni terlucuk daripada pegangan malaikat. Terlucuk tali ni satu, dia dari riwayat menyebut. Nasib baik malaikat pergi pegang balik. Kalau tidak, habis penduduk mahsyar terbakar habis. Allah Rabbina. Orang beriman dia kena percaya, ada pun orang tidak beriman dia tak percaya ni, benda-benda macam ni. Nasib baiklah kita orang beriman disertakan kepercayaan amal taat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk ingatan kita bersama kita faham dan ni untuk kita menyesali tentang neraka Allah Rabbina. Ini disebut di dalam riwayat Sa'id Al-Khudri, ada cerita tentang masalah itu, tentang neraka ni. Tengok pula dalam surah Al-Mulk pun ada cerita takadu tamayyazu minal ghaib, hampirlah nak pecah daripada tempat nak pergi terkam. Setengah riwayat dalam surah Al-Mulk mengatakan neraka ni
hampir nak tertanggal daripada dipegang kerana nak terkam ahli neraka ni. Nah, neraka ni dia nak terkam, terpaksa kena ikat. Allah Rabbina. Kena pegang dia. Dalam sebuah hadis menyebut puak-puak Nabi naik pun tak berani nak beri syafaat dan sebagainya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beri syafaat. Maka neraka pun kata kepada Nabi, bahawasanya Allah mengharamkan aku bagi dirimu. Nabi diharamkan oleh Allah untuk neraka. Jadi neraka tak boleh buat apa. Cuma Nabi ni boleh. Sebab itu masa tu nafsi-nafsi, semua orang tu tak boleh nak tolong sama-sama lain. Hanya Nabi Muhammad, ya ummati, ya ummati. Masa inilah Nabi ana sayyidul bani adku, penghulu bagi Nabi Adam. Masa inilah Nabi nak tunjuk, bukan nak tunjuk hebat, Nabi nak tunjuk inilah orang panggil nikmat yang paling besar sekali, iaitu syafaat Nabi. Ini antara nikmat yang paling besar, dapat syafaat Nabi. Nabi je boleh keluarkan orang daripada api neraka dengan syafaat pertolongan daripada Nabi, dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu tugas kita masa hidup ni apa dia? Tugas kita ni banyakkanlah selawat kepada Rasulullah, ikut sunnah Nabi SAW. Kita tahu dengan amal kita tak tahulah, memang tak layak pun masuk syurga. Dengan dosa kita memang layak masuk neraka lah. Tapi ingat, kalau kita sentiasa ikut seperti mana umat Nabi Muhammad, kita ikut segala apa Nabi ajar, insya-Allah walaupun kita ahli neraka, Nabi cuba tolong juga kita mendapat syafaat masuk ke dalam syurga. Kerana neraka ni dahsyat, tuan-tuan. InsyaAllah setakat tu dulu. Nanti minggu depan kita cerita lagi bab neraka ni, sambung daripada ayat tersebut. Kita berhenti ayat yang ke 23 lah, 23. Nanti kita sambung minggu depan pula. Wallahu ta'ala bisawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana an manfa'una wa zidna bi rahmatika ya rahim. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atubu ilaih. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zazzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalbin min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muttaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab izimhum mansuruna alaihim. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma sur ikhwanana muslimi wal mujahidi fi Palestin. Allahumma sur ikhwanana muslimi wal mujahidin fi Palestin. Allahumma sur ikhwanana muslimi wal mujahidi fi Palestin wal Ghaza wa kulli maka wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.